Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong maklum kita nak mula insya-Allah. Maklum dalam grup. Tak ada orang ke nak dengar ni? Kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Matan Al-Yaqutun Nafis. Kita dah sampai pada perbahasan wudu. Dan hari ini kita akan sambung mashu al-khuffain. InsyaAllah ta'ala. Jadi boleh buka kitab masing-masing. Disebut dalam matan mashul khuffain, menyapu dua khuf. Apa dia khuf? Khuf ni ialah stokin kulit lah kita sebut. Dia macam stokin cuma dia buat daripada kulit. Kalau cukup syarat, maka ketika mana kita berwuduk, kita hanya sapu di atas khuf, tak perlu kita basuh kaki. Tapi kalau tak cukup syarat, kena basuh kaki lah, tak boleh sapu di atas khuf. Perbahasan mengenai khuf ni ada 5. Pertama, hukum menyapu di atas 2 khuf, iaitu yang kanan dan yang kiri. Kaifiat, kita nak sapu di atas khuf. Tempoh yang membolehkan kita menyapu di atas khuf sahaja tanpa kena basuh kaki. Kemudian nak bincang tentang syarat sah untuk sapu di atas khuf. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan al-mashu 'alal khuffain. Jadi dimulakan dengan perbahasan yang pertama, iaitu hukum menyapu di atas khuf. Maka Syekh kita sebut yajuzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffain badalan an ghusli ar-rijlaini fil wudu' yawman wa laylatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafiri wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadathi ba'da al-lubsi. Jadi diharuskan, yajuz dengan mana diharuskan. Cuma kat sini yajuz
Yajuz kalau bahasa kita sebut diharuskanlah. Cuma kat sini yajuz dengan makna yu'zan, diizinkan. Diizinkan. Di bawah diizinkan itu ada banyak benda lah. Ada banyak perkara. Sebab wajib juga diizinkan. Makruh juga diizinkan. Sunat juga diizinkan. Yang tidak diizinkan satu je haram. Jadi makna yajuz kat sini maknanya yu'zan, diizinkan. Diizinkan. Dan di bawahnya ada beberapa gambaran. Ada kala wajib sapu khuf, ada kala sunat, ada kala makruh. Kita baca kat bawah tu. Okey, jadi dimaksudkan dengan al-jawaz pada mata ialah mutlaqul izni. Semata-mata keizinan daripada syarak. Keizinan apa? Keizinan untuk kita berpindah daripada kita membasuh kaki ke menyapu khuf. Tak? Itu. Boleh? Okey, bila kita sebut yajuz dengan makna mutlaqul izni, semata-mata keizinan daripada syarak, maka di bawah tu ada beberapa hukum lain. Ada kala wajib. Wajib juga satu perkara yang diizinkan oleh syarak. Wajib kita sapu khuf. Bila kita tak nak basuh kaki. Bila kita tak nak basuh kaki, kita kena sapu khuf. Kalau kita nak sapu khuf, kalau kita tak nak sapu khuf, kita kena basuh kaki. Boleh? Jadi kalau kita tak nak basuh kaki, kita kena sapu khuf. Wajib sapu khuf. Kalau tak sapu khuf, tak sah wuduk tu. Sebab apa? Kaki dah tak basuh, sapu khuf pun tak. Okey. Gambaran wajib yang lain ialah kalau air yang ada hanya cukup untuk kita sapu kaki, sapu khuf. Kalau nak basuh kaki dengan air tak cukup. Boleh? Jadi kita ada air, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sampai kat kaki tu air tu sikit sangat je. Air tu kalau kita buat basuh kaki tak cukup. Tapi kalau kita sapu khuf memadai. Maka ketika itu wajib kita sapu khuf. Ataupun waktu sempit sangat dah, nak keluar waktu zuhur. Kalau kita berwuduk dengan basuh kaki menyebabkan solat kita akan terkeluar daripada waktu zuhur. Tapi kalau kita berwuduk dan ketika mana sampai ke kaki kita hanya sapu khuf, menyebabkan solat kita semua sekali dalam waktu zuhur. Ketika itu wajib sapu khuf. Ada kala haram sapu khuf. Bila haram tu? Haram tu pula ada dua. Pertama haram tapi sah. Contoh saya pakai khuf curi. Ataupun saya beli, ambil duit orang, lepas tu saya beli khuf. Tak. Jadi bila saya pakai khuf yang saya beli guna duit orang tu, duit curi tu, saya sapu di atas khuf itu, hukumnya haram. Sebab apa? Saya guna duit orang. Ataupun khuf tu saya curi. Tapi sah tak sapuan saya itu? Sah. Dengan mana wuduk saya sah. Kalau saya semayang lepas tu juga sah. Ada kala haram dan juga tidak sah. Contoh saya sedang muhrim. Sedang buat ihram haji atau ihram umrah. Saya pakai khuf. Dan lepas tu saya berwuduk, saya sapu di atas khuf. Wuduk saya tidak sah. Perbuatan saya juga haram. Ataupun khuf saya tu diperbuat daripada kulit babi, kulit anjing. Ketika itu kalau saya sapu di atas khuf tersebut, wuduk saya tidak sah. Dan juga perbuatan saya itu haram. Perbuatan saya menyapu khuf itu juga haram. Ada kala sunat kita sapu khuf. Kalau kita benci, gharibat nafsahu ni mana benci akan sunat menyapu khuf. Bukan benci lah, tak suka, tak apa nak suka. Sebab apa tak suka sapu khuf tu? Sebab kalau basuh tak lebih menyucikan kaki. Kalau berbanding sapu khuf ni, sapulah khuf tu. Sapu sikit je. Tak. Jadi tidak menyucikan kaki sebab kaki kita tak basuh. Jadi saya memilih untuk menyapu khuf. Tak, sebab nak membuang kebencian ataupun ketidaksukaan yang ada dalam hati saya. Jadi hati saya lebih cenderung, lebih suka untuk basuh kaki sebab lebih bersih. Jadi saya tak suka sapu khuf. Ketika itu sunat saya sapu khuf untuk buang rasa benci terhadap perkara yang warid daripada Rasulullah SAW. Okey. Tapi kalau dia tu
cenderung untuk basuh kaki, sebab basuh kaki itu memang lebih afdal daripada sapu khuf, ketika itu tidak ada masalah. Ketika itu tidak disunatkan bagi dia untuk sapu khuf. Boleh? Jadi tengok keadaan. Kalau saya ada kecenderungan hati untuk membasuh kaki, atas alasan basuh kaki ni membasuh kaki lebih membersihkan kaki, padanya ada mazidun nadhafah, ketika itu sunat saya sapu khuf, supaya rasa tak suka pada sapu khuf tu hilang. Sunat saya sapu khuf, saya lawan nafsu tu dengan sapu khuf. Tapi kalau saya basuh kaki dan tidak sapu khuf, atas alasan basuh kaki itu lebih afdal daripada sapu khuf, itu tidak ada masalah. Malah ianya baguslah, maknanya tidak kekal tidak disunatkan saya sapu khuf, sebab saya pilih benda yang lebih afdal, iaitu basuh kaki. Okey, ada kala makruh. Makruh ni kalau kita basuh khuf, dia sapu sikit je. Kita ambil air basuh khuf yang ada kat kaki kita, hukumnya makruh. Ataupun kita sapu berulang kali, sekali, 2 kali, 3 kali, makruh. Dia bukan macam muka sunat 3 kali. Tangan tak. Dia khuf ni sekali je. Jadi kalau kita buat 2-3 kali, hukumnya makruh, sebab dia akan merosakkan khuf tu. Sebab khuf tu kita sebut apa? Kulit. Kulit ni kalau banyak sangat kena air, dia rosak. Tak apa. Kalau masih tintong, tak apa. Dia selagi mana tak habis terang bab ni, dah akan jadi pening. Terutama yang first time dengar bab khuf. Kita baca dulu. Yajuzu masu syai'in min zahiri alal khuffain. Harus menyapu sebahagian, walaupun sedikit, min zahir alal khuffain, daripada zahir atas khuf. Jadi ini kaki saya, contoh. Ini kaki saya. Boleh? Mana contoh nak buat? Tak ada. Ni kaki lah mudahnya. Tak, saya sebut apa? Sapu sikit. Mana kita ambil air, kita letak sikit. Satu. Lepas tu belah kiri pula. Settle lah. Dah memadai dah. Min zahir a'lal khuf. Mesti zahir. Jadi khuf tu kan kita pakai khuf. Kasut kulit tu ataupun stocking kulit tu. Tak. Kita kena sapu zahir, maknanya kat luar. Jangan sapu kat dalam. Sapu kat dalam tak boleh lah, mesti sapu kat luar. Lepas tu a'lal khuffain, mesti sapu di atas khuf. Tak boleh disapu di bawah khuf. Kita berjalan kan, yang pijak tanah tu bawah tu. Tak, yang atas ni tak pijak tanah. Tak, nak sapu kat atas, sapu kat bawah tak boleh. Sebab itu datang daripada syarak begitu. Sapu di atas khuf. Jadi sapu tepi khuf tak boleh. Sapu depan khuf tak boleh. Depan tu maknanya depan betul lah, bukan atas. Kalau depan tu bahagian atas lagi, bahagian ujung jari tu bahagian atas, masih tidak ada masalah. Jadi mesti sapu di atas, bahagian atas khuf yang berbetulan dengan tempat fardu daripada kaki. Boleh? Jadi ni kaki kita, bahagian ni kita kena basuh tak? Sekarang kita tutup dengan khuf. Kita sapu bahagian atas ni. Bahagian bawah tak boleh, tepi tak boleh. Tak. Okey. Baca. Yajuzu masu syai'in min zahiri a'lal khuffain badalan. Ganti an ghusli rijlain fil wudu'. Ganti daripada membasuh kaki dalam wudu'. Jadi selama ni kita berwuduk, kita basuh kaki. Kena gaya, kalau kita berwuduk, kita tak basuh kaki pun boleh. Kita hanya sapu khuf. Muka kita basuh, tangan kita basuh, kepala kita basuh. Sampai kat kaki, kita hanya sapu khuf. Kita ambil air sikit, sapu atas khuf tu. Ambil air sikit, sapu atas khuf. Selesai. Walaupun tak basuh kaki, boleh, tidak ada masalah. Jadi Syekh sebut kat sini, sapu khuf itu ganti kepada basuh kaki dalam wuduk. Tak, jadi terkeluar dari, walaupun wuduk tu wuduk yang terjedid, perbarui wuduk. Tak. Jadi sapu khuf bukanlah ganti kepada mandi wajib. Mandi wajib mesti basuh kaki, tak boleh sapu khuf. Juga bukan ganti kepada buang najis. Contoh kat kaki ada najis, kita malah basuh, kita pakai khuf. Lepas tu kita semayang. Orang tanya pasal apa tak basuh kaki, ada najis. Dah saya pakai khuf. Settle lah masalah. Najis tu ada bawah khuf, jadi settle lah. Tak boleh. Bila ada najis kat kaki, kamu kena basuh kaki tu. Tak boleh pakai khuf sahaja, tak boleh.
Jelas? Jadi sapu khuf ini ganti kepada basuh kaki dalam wuduk. Okay. Yauman wa lailatan lil muqim. Nak sapu khuf tu berapa hari? Dengar dulu tak apa. Saya tahu ada yang masih pening. Dengar dulu tak apa. Jangan panik. Jangan panik. Saya dulu belajar bab ni pun tintong. Yauman wa lailatan lil muqim. Sehari semalam bagi orang yang bermukim. Orang yang bermukim ni mana orang yang tidak bermusafir lah. Macam saya duduk di rumah ni tak musafir mana. Tak, saya boleh sapu khuf selama 24 jam. Selama apa? 24 jam. Walaupun asiyan bi iqamati, walaupun orang tu berdosa dengan iqamah dia, dengan mukim dia tu. Gambarannya lagu mana ni? Wallahu alam. Boleh jadi orang yang dia bermukim di rumah curi. Allah alam. Dia tinggal kat rumah yang dicuri. Atau tu mungkin disebut asiyan bi iqamati, dia berdosa disebabkan iqamah dia tu sendiri. Ataupun walil asi bi safarihi, ni dalam syarah saya baca. Orang yang asi bi safarihi. Apa dia? Orang yang musafir, tapi musafir niat utamanya nak pergi berzina, nak pergi merompok. Jadi walaupun dia musafir, dia boleh sapu khuf sehari semalam sahaja. Sehari semalam sahaja. Boleh? Jadi yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam bagi orang yang bermukim, iaitu 24 jam. Walaupun orang yang bermukim itu asiyan bi iqamatihi, ataupun dia musafir, cuma dia musafir tu puncanya ialah nak pergi berzina, nak pergi merompok, nak pergi membunuh. Tak, ketika itu kita sebut boleh sapu khuf cuma sehari semalam sahaja. Okey, terus. Wa salatata ayyamin bilayaliha, dan 3 hari 3 malam, iaitu 24 jam darab dengan 3 bersamaan 72 jam. Tak. Dia boleh sapu khuf lil musafiri, bagi orang yang musafir. Musafir yang mana ni? Musafir yang dibenarkan untuk qasar sembahyang. Tak. Jadi musafir yang cukup syarat untuk qasar sembahyang, mana mesti safar tu panjang, mesti safar tu mubah, mesti safar tu dah keluar daripada apa nama? Apa panggil? Kawasan dan sebagainya. Boleh? Jadi musafir yang boleh qasar sembahyang, boleh sembahyang zuhur daripada 4 jadi 2, dia juga boleh sapu khuf selama 3 hari 3 malam sepanjang dia musafir. Sepanjang dia musafir. Contoh saya nak ke London 3 hari 3 malam. Tak. Sepanjang perjalanan tu 3 hari 3 malam saya boleh sapu di atas khuf. Okey. Boleh? Lepas tu nak terang lagu mana ni? Summa ba'da. Okey. Kita sebut tadi orang yang bermukim boleh sapu sehari semalam. Orang yang musafir boleh sapu atas khuf 3 hari 3 malam. Okey, bila dah habis tempoh tu, mana habis dah tempoh sehari semalam, tak bagi orang yang bermukim, ataupun dah habis tempoh 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir, tak. Dia boleh lagi tak sapu atas khuf? Kita sebut tak boleh lah sebab dah habis tempoh. Kalau dia nak sapu juga atas khuf, tak, dia kena buat proses seterusnya. Dia kena berwuduk dengan sempurna, lepas tu dia pakai khuf balik, lepas tu dia boleh sapu balik di atas khuf tersebut. Okay, tak apa, kita baca dulu. Bawah tu dia sebut wa tabtadi'ul muddah min intiha'il hadas ba'da lubsi. Dah bermulanya tempoh sehari semalam tu. Bila kita nak kira saat pertama, saat kedua, sampai habis 24 jam. Ataupun bagi orang yang bermusafir, bila nak kira saat pertama, saat kedua, sampai habis 72 jam. Saya sebut wata bertadi'ul muddah min intiha'il hadas ba'da lubsi. Tak, bermulanya tempoh ialah daripada intiha'il hadas, berakhirnya hadas selepas kita pakai khuf.
selepas kita pakai khuf. Saya terang dulu sikit. Gini cara dia. Sekarang ni saya nak pakai khuf. Pertama saya kena wuduk dengan sempurna. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu saya pakai khuf. Boleh? Lepas tu saya pakai khuf. Okey. Bila saya pakai khuf tu, berlaku tak hadas pada diri saya? Berlakulah, saya ni orang biasa, kejap ketandas, kejap kentut, kejap sana, kejap sini. Tak? Okey. Maka daripada start berhadas tu, ada tak perbuatan-perbuatan yang perlu pada wuduk kita nak buat? Adalah semayang 5 waktu sehari semalam, sentuh Quran dan sebagainya. Okey. Jadi kalau saya nak semayang, saya pakai khuf ni. Saya nak semayang, apa yang perlu saya buat? Saya wuduk. Bila saya wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki kita tak perlu basuh, kita sapu khuf. Sapu khuf. Boleh sapu berapa lama? Maknanya saya sapu khuf, lepas tu saya semayang zuhur. Tak, lepas tu saya batal wuduk, nak semayang asar kan, wuduk lagi. Wuduk tu saya pun sapu khuf lagi. Lepas tu saya semayang asar, masuk maghrib, wuduk saya dah batal, dah kentut ke apa sebelum maghrib tu. Nak semayang maghrib kena wuduk. Saya wuduk, ketika saya wuduk untuk solat maghrib tu saya sapu khuf lagi. Okey, sampai bila saya boleh sapu khuf tu? Sampai bila saya berwuduk dengan sapu khuf? Sampai 24 jam. Kalau orang musafir 72 jam, 3 hari 3 malam. Persoalannya bila bermula saat pertama nak kira 24 jam dan nak kira 72 jam tu. Syekh sebut kata bertadiul muddah min intihail hadas, bermulanya saat pertama daripada 24 jam ataupun daripada 72 jam ialah min intihail hadas, daripada berakhirnya hadas. Contoh saya tidur. Bila kita tidur, itu baru bermula hadas. Kita nak pengakhiran hadas. Jadi lepas saya saya pakai khuf. Tak. Lepas tu saya tidur. Gitu. Saya pakai khuf, lepas tu saya tidur. Saya tidur start pukul 8, start pukul 12 malam contoh. Saya bangun pukul 6 pagi. Boleh? Okey. 6 pagi tu saya nak semayang subuh, betul? Saya semayang, sebelum semayang subuh saya kena wuduk. Dalam wuduk tu saya sapu di atas khuf. Tak perlu basuh. Bermula saat pertama untuk habiskan tempoh 24 jam ialah daripada pukul 6. Sebab pukul 6 tu barulah berakhirnya hadas saya. Saya bermula hadas pukul 12. Apa hadas tidur tu berhadas tu. Start pukul 12. Tapi saya baru pukul 6. Jadi itu pengakhiran hadas saya. Jadi daripada pukul 6 itu barulah bermula saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Dengan makna 6 pagi ni sampai ke 6 pagi esok saya boleh sapu khuf. Jadi semayang zuhur hari ni, asar, maghrib, isyak, dan subuh pagi esok, saya boleh wuduk dalam keadaan saya menyapu di atas khuf dan tak wajib basuh kaki. Boleh? Tu. Okey. Mana? Masalah-masalah yang agak sukar tu kita tak sebutlah, takut pening. Tapi kalau baca sendiri tak faham boleh tanya saya. Amma ta'yinu qadril muddah. Muddatu hadarin aw safari, dalam syarah tu disebut sikit. Kita nak tentukan qadar muddah. Kita nak sapu ni 24 jam ke 72 jam, 24 jam ke 72 jam. Maka kita ambil iktibar dengan hal keadaan kita ketika mana kita sapu khuf. Hal keadaan kita ketika mana kita sapu khuf. Kalau kita sapu khuf sedangkan kita mukim, ketika itu kita boleh sapu khuf selama 24 jam. Bermula saat pertama 24 jam kita dah sebut tadi, iaitu daripada akhirnya hadas. Okey. Kalau saya sapu khuf ketika mana saya sedang safar.
Saya pakai khuf ketika saya duduk rumah. Tak. Tapi saya sapu khuf ketika mana saya dah di luar kawasan. Jadi saya sapu khuf bila? Saya sapu khuf bila? Bukan di rumah. Bukan ketika mukim, ketika mana saya musafir. Ketika itu saya boleh sapu khuf 3 hari 3 malam. Jadi nak tahu tempoh kita sapu tu 24 jam ke 72 jam, 3 hari 3 malam. Kita tengok bila kita sapu khuf. Bila kita start sapu khuf. Kalau kita mula sapu khuf ketika mana kita bermukim, kita dibenarkan sapu sehingga 24 jam. Kalau kita mula sapu khuf ketika mana kita musafir, tak, ketika itu kita dibenarkan sapu khuf selama 72 jam. Sekalipun ketika kita pakai di rumah, saya pakai siap-siap dah. Tapi tak sapu lagi. Saya wuduk tengah jalan nanti sampai di highway, sampai di RNR Gambang. Jadi saya sapu ketika mana saya sedang safar. Tak, saya nak ke London contoh naik kereta Saga. Ketika itu apa? Saya boleh sapu khuf selama 3 hari 3 malam. Boleh? Itu tempoh. Macam mana kita nak tahu kita ni boleh sapu 24 jam ke 72 jam. Kalau kita duduk rumah ni memang mudahlah. Nak bincangnya memang 24 jam. Tak, kalau kita tak safar mana-mana 24 jam je lah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh lebih. Ni masalahnya sekarang ni, kalau kita, masalah fiqh ni dia bukan ikut kita. Dia banyak iftiradi. Dan masalah ni memang berlaku lah. Boleh tak? Jadi, cara kita nak tahu kita boleh sapu 24 jam ataupun 72 jam ialah berdasarkan bila kita mula sapu. Bila mula kita sapu. Kalau kita mula sapu ketika mana kita sedang berhadas, dan ketika mana kita sedang bermukim, kita boleh sapu 24 jam sahaja. Kalau kita mula sapu ketika mana kita musafir, maka kita boleh sapu sehingga 72 jam. Kalau dia start kentut pukul 6, dia habis kentut 6.10, tak, maka 6.10 tu baru dikira saat pertama, saat kedua, saat ketiga, sampailah 24 jam. Betul lah tu contoh tu, walaupun tak ada orang kentut sampai 10 minit. Tu. Mana 10 minit tu gini, saat berapa? Gitu. Barulah kita kira 6-10 minit itu saat pertama untuk dikira 24 jam. Tapi kalau kentut point sekali, lepas tu kentut lagi selama 10 minit. Kita sebut daripada kentut pertama tu dah kira saat pertama dah. Untuk kita kira 24 jam. Tu sebab tu saya bagi contoh dengan tidur. Tidur ni kita tidur. Tak. Dan kita tak bangun. Kalau kita tidur, kita bangun. Contohlah kita tidur pukul 12, bangun pukul 1. Pukul 1 tu start dah kiraan hadas kita. Tapi kalau kita tidur pukul 12, kita bangun pukul 6. Pukul 6 tu baru bermulanya saat pertama. Saat kita tidur 3 hari, lepas bangun tu lah kita bermukim. Boleh sapu berapa hari? Boleh sapu 24 jam. Bila kira 24 jam tu? Selepas daripada berakhirnya hadas. Okey, saya tidur, saya bangun selepas tahun. Boleh sapu tak lepas bangun tu? Boleh. Tapi nak sapu 24 jam sahaja daripada bermulanya bangun. Ustaz dah setahun lebih dah ni, setahun sehari dah ni. Ya, setahun sehari, tapi bermulanya tempoh kamu boleh sapu tu ialah start daripada kamu berakhirnya hadas. Mana semula bermulanya saat pertama, kedua, ketiga sampai 24 jam tu nak dikira ialah bermula daripada berakhirnya hadas. Jadi kamu start tidur awal tahun 2021. Tak, lepas tu awal tahun 2022 baru kamu bangun. Tak, jadi awal tahun 2022 tu barulah berakhirnya hadas kamu. Tak, kamu bangun, sehari semalam kamu boleh sapu khuf. Boleh, rasa jelas dah setara tu. Boleh? Okey. Dalam masalah yang saya sebut tadi, saya harap fahamlah, kita nak tahu bilakah kita disebutlah kita amma ta'yinu qadril muddah. Nak tentukan qadar tempoh yang kita boleh sapu itu ialah fal mu'tabar fi halahu indal mashil al-rafi' al hadas. Keadaan kita ketika mana kita sapu khuf yang mengangkat hadas.
Kalau kita sapu ketika kita mukim, kita boleh sapu 24 jam. Kalau kita sapu ketika mana kita bermusafir, kita boleh sapu 72 jam. Tu. Tapi tidak dinafikan juga bermulanya tempoh 72 jam itu boleh jadi telah dikira, telah bermula sejak daripada kita bermukim lagi. Sejak daripada kita bermukim lagi. Begini cerita dia. Saya berwuduk macam biasa. Saya basuh kaki. Tak, dengan sempurna saya pun pakai khuf. Lepas saya pakai khuf, saya terus kentut. Saya terus apa? Kentut. Maka daripada saat itu dah bermula saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat kelima. Soalan, saya boleh sapu 24 jam ataupun 72 jam. Tengok. Kalau saya sapu yang pertama tu, tak, ketika mana saya sedang bermukim, maka saya boleh sapu 24 jam saja. Bermula daripada tempoh saya kentut tadi. Kalau saya mula sapu ketika mana saya duduk kat Gambang, musafir, tak, maka saya boleh sapu 72 jam. Okey, 72 jam tu bermula daripada bila? Adakah bermula daripada kita mula sapu? Tak. Adakah bermula bila saya dah sampai Gambang? Tidak juga. Lepas tu bermula bila? Bermula daripada berakhirnya hadas. Bila saya berakhirnya hadas? Lepas saya wuduk, saya terus kentut. Ketika itu jugalah bermulanya perkiraan tersebut. Saat pertama, saat kedua, sampailah 72 hari. Boleh? Boleh? Ni mana susah dengan isu Abid Liu ni. Dengan Caprice. Dengan Ustaz Wong. Seorang lagi siapa? Ustaz Nadir Nuri. Benda kita pun tak tahu cerita. Ambil tahu boleh, tapi nak beri je tak payahlah. Buang masa. Ikutlah dia orang nak bergaduh ke, tak nak bergaduh ke. Kita nak dia orang baik kan, dia orang nak bergaduh juga. Masalahnya netizen ni yang jenis orang panggil apa, lebih kuah daripada sudu ni. Baca lah. Benda gitu tak habis Sebelum ni isu bendera putih. Sebelum tu lagi isu apa? Isu tak boleh masuk masjid. Lagi tak boleh buka masjid. Isu sebelum tu lagi banyaklah banyak. Kalau kita buka media sosial, benda tu tak habis. Dia tak habis sebenarnya start daripada dulu sampai mati. Tak habis isu ni. Jadi kalau kita duduk galik ke isu, maksud kita nak bela Ustaz Abid, pasal orang ni nak bela Nadir Nuri, orang ni nak bela Caprice, orang ni nak bela. Jadi bila orang kritik orang yang kita suka tu, jadi kita tak tenang. Kita fikir nak jawab. Mana nak jawab kawan ni? Sepatutnya Abid Liu dia betul ni. Nadir Nuri salah. Seorang lagi Nadir Nuri ni betul. Orang ni salah. Lepas tu Yaakob pun tak belajar, Curumiyah pun tak belajar, semua tak belajar. Sedangkan dia pelajar. Kalau dia bukan pelajar tak ada masalah. Jadi benda begitu tak payahlah ambil tahu sangat. Tidak. Satu perkara yang la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar dan dahaga. Okey, baca. Baca teruslah. Lakin saya tak sebut semualah dalam syarah tu Boleh baca sendiri, tak faham boleh tanya saya. Lakin yushtaratu, baca matan, lakin yushtaratu li jawazi al-masih syurutun sab'ah. Akan tetapi disyaratkan untuk harus kat sini maknanya ai sihhah. Dijawaz ai li sihhati al-masih. Akan tetapi disyaratkan untuk sahnya sapu di atas khuf 7 syarat. 7 syarat. Saya tak tahu lah orang lain, tapi diri saya, family yang kecil saya ni, saya memang sebolehnya lah nak jauhkan mereka daripada politik. Maksud jauhkan daripada politik bukan tak pergi mengundi, tak. Sampai masa mengundi orang calon yang kita rasa okey. Tapi nak sibuk, nak pergi berhimpun, nak pergi tu, nak ambil tahu, nak dengar orang ni, nak dengar orang tu ulas. Kita dah tengok dengan mata kepala kita sendiri, kawan kita sibuk ke benda tu, akhir sekali tak mengaji. Sedangkan tugas dia mengaji. Dia bukan MB. Kalau dia MB boleh lah. Tak, dia lawan ke Najib entang, dia balik lepas tu pusing nak ikut mu lah, mu MB. Ataupun mu adun ke paling kurang. Dah ni mu pelajar. Ada kaitan ke dengan mereka ni?
Dah kalau kamu tulis kat Facebook, dia orang baca ke tak? Tak, jarang-jarang boleh. Nak lepas geram ke lagu mana. Tapi duduk sibuk. Sampai setiap perhimpunan kita turun. Setiap live yang dibuat oleh kita punya tokoh kesayangan parti kita dengar. Itu bukan dia lah. Bukan dia, membazir masa je. Membazir masa. Baik kita sibuk dengan ilmu, amalan, sibuk dengan cari pengalaman, cari duit. Tak daripada sibuk ke dia orang ni. Dia orang biar dia orang laksanakan tugas mereka, kita doakan kebaikan untuk mereka. Oh, maknanya macam kita kentut kat rumah pukul 8 pagi, lalu kita pergi musafir dan dia sapu khuf pukul 8 pagi esoknya. Maka ketika itu dia ada berbaki 2 hari lagi lah kan untuk sapu khuf, sebab ia bermula sejak kentut. Yes, betul Ustaz Amirul. Betul. Sapu 3 hari sebab dia sapu ketika safar. Tapi bermula 3 hari tu sejak daripada rumah. Sejak daripada dia kentut pukul 8 pagi kat rumah dia tu. Tu faham tu. Boleh? Tu. Boleh Okey, terus. Okey. Lakin yushtaratu li sihatil mashi syurutun sab'ah. Akan tetapi disyaratkan untuk sahnya sapu khuf 7 syarat. Dengan mana gugur salah satu syarat, tidak sah kita sapu khuf. Malah kita kena basuh kaki. Adik. Ya Allah. Ya. Nanti kita pergi beli. Okey, kita baca lagi. Yang pertama, an yalbasal khuffan ala taharatin kamilah. Hendaklah dia memakai 2 khuf itu, an yulbasa. Khuffan tu naib fa'il. Kalau tidak al khuffain kita baca. Ataupun boleh al khuffan maf'ul bihi, tapi ikut lugah yang kita bincang semalam, mansub ke majrur ke ataupun marfu' ke, tetap ditulis dengan alif. Lepas tu di-i'rab dengan harakah muqaddarah. Tu. Kalau kita belajar kita bolehlah pusing kona. Kona leper orang Kelantan panggil. Tapi kalau tak belajar, nampaklah kejahilan tu. Jadi kalau nak baca an yulbasal khuffan, naib fa'il, an yalbasal khuffan maf'ul juga boleh, tapi dengan apa yang telah kita sebut tadi. Ayul basal khufan ala taharatin kamilah. Syarat pertama, hendaklah 2 khuf itu dipakai selepas kita sempurna bersuci. Okey, sekarang ni saya berhadas, sekarang ni saya ada wuduk. Mudah-mudah ginilah. Macam mana? Semula. Sekarang ni saya berhadas. Saya berhadas kecil. Boleh? Okey, saya nak pakai khuf. Apa yang perlu saya buat? Pertama, saya berwuduk dengan sempurna. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas basuh kedua-dua kaki, barulah saya boleh pakai khuf. Selagi mana saya tak basuh kedua-dua kaki, saya tak boleh pakai khuf. Sebab saya sebut ala taharatin kamilah. Selepas sempurnanya taharah. Jadi kalau kita basuh kaki kanan sahaja, belum basuh kaki kiri, adakah sempurna taharah? Belum. Kalau kita basuh kaki kiri sahaja, belum basuh kaki kanan, adakah sempurna taharah? Juga belum. Jadi nak tak nak mesti. Apa adik nak apa? Allah. Kakak. Tak nak apa? Kacau adik.
Pergilah, pergi. Adik pergi. Pergi. Okey. Minta maaf. Okey, kalau orang tu dia pakai khuf dulu. Lepas pakai khuf, baru dia berwuduk. Dia berwuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala. Sampai kat kaki, dia basuh kaki dia dalam khuf. Kaki dia duduk dalam khuf, dia basuh kaki dalam khuf. Tak, apa yang perlu dia buat? Dia tak boleh terus begitu, lepas tu nanti dia berhadas nak sapu khuf. Tak boleh. Yang dia perlu buat ialah dia buka balik khuf dia, lepas tu pasang balik. Bila dia buka balik khuf, dia nak pasang balik tu, adakah bukankah dia tu dah bersuci? Dah bersuci dah. Sebab dia dah basuh kaki dia dalam khuf tadi. Jadi tugas dia cabut dua khuf, dia pasang balik khuf dia tu. Cabut khuf tu maksud apa? Cabut khuf daripada mahallul qidam. Maknanya tapak kaki dia tu diangkat sehingga sampai ke bahagian bahagian betis khuf. Khuf kan lagu ni tak? Khuf. Macam kasut lah. Ni tapak kita. Tapak kita tu kita cabut sikit sampai ke betis khuf. Walaupun tak keluar daripada khuf tu, lepas tu kita masukkan balik. Settle. Sudah dikatakan dia itu pakai khuf selepas sempurnanya taharah. Okay, ada masalah lain. Masalah apa? Masalah dia basuh kaki kanan, dia pun pakai khuf. Dia basuh kaki kiri, dia pun pakai khuf. Yang mana sah, yang mana tak sah. Okay, ada pun kaki kiri, itu sah. Pakai khuf tu dah sah. Sebab apa? Kaki kiri, dia pakai khuf selepas sempurnanya taharah. Kaki kanan dia dah basuh, kaki kiri dia dah basuh, baru dia pakai khuf kaki kiri. Yang perlu dia buat apa? Yang dia buat ialah dia cabut balik khuf kaki kanan, lepas tu dia pasang balik khuf kaki kanan tersebut. Sebab apa kena buat lagu tu? Sebab kaki kanan itu khufnya dipakai sebelum sempurnanya taharah. Sebab apa sebelum sempurna taharah? Sebab kaki kiri belum dibasuh. Jadi perlu buat apa? Kamu cabut balik khuf kaki kiri kamu tu, lepas tu kamu pasang balik, kamu cabut balik khuf kaki kanan kamu tu. Lepas tu kamu pasang balik, selesai. Mudah je. Wal mu'tabar fil lubsi wusuli rijli qidam al khuf. Jadi yang diambil iktibar dalam pakai khuf. Bila kita sebut pakai khuf, maksudnya apa? Maksudnya tapak kaki tu sampai di tapak khuf. Tapak kaki kita sampai di tapak khuf. Jadi kalau kita hanya letak kaki di bahagian betis khuf, itu belum dianggap sebagai pakai. Nak dianggap sebagai pakai selepas kita punya tapak kaki sampai di tapak khuf. Tu faham tu makna lubus. Bila faham yang tu, banyak benda yang boleh kita selesaikan bila kita baca kitab. Boleh? Yang kedua, an yakuna qawiyain, hendaklah dua-dua khuf itu kuat. Kuat sekadar mana? Dalam syarah sebut bihaitsu yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima litaraddudi musafirin lihajatihi indal hatti wat tirhal wa ghairihima mimma jarat bihi al-'adah walau kana labisu muq'adan. Mesti dua-dua khuf tu kuat. Apa makna kuat? Sekira-kira dengan khuf tu kita boleh berjalan-jalan, menyempurnakan hajat seharian kita. Jadi kalau orang yang bermukim 24 jam betul? Maka dia boleh berjalan-jalan dengan khuf dia tu dalam sehari semalam. Maksud sehari semalam ni bukanlah 24 jam dia kena berjalan atas tak tu, tidak. Maksudnya dalam 24 jam kita buat apa? Kejap kita pergi semayang kat masjid, sekejap kita pergi kedai, kita main dalam rumah, kita main kat luar dengan anak-anak. Hajat keperluan seharian kita lah. Jadi khuf itu kalau kamu pakai untuk kamu selesaikan hajat kamu sehari-sehari, khuf tu hancur tak, rosak tak, bocor tak kat bawah. Kalau tak bocor, maka khuf tu dianggap sebagai kuat. Kalau rosak, khuf tu tidak dianggap sebagai kuat. Kalau orang yang musafir pula, tak. Nak dikatakan khuf tu kuat, mesti khuf itu boleh digunakan 3 hari 3 malam. Apa makna 3 hari 3 malam? Bukan makna 72 jam dia berjalan di atas tar daripada sini ke Kuantan, tak. Tak ada tahu daripada sini ke Kelantan ke mana, tak. Maksud dia ialah dengan khuf
itu, mana kamu tak pakai kasut lah, khuf saja kamu pakai. Dalam kamu musafir tu, sekejap kamu singgah R&R, sekejap kamu pergi tandas, sekejap kamu berhenti makan. Tak, dalam 3 hari 3 malam tu. Kalau kamu pakai khuf sahaja tanpa pakai kasut, khuf tu rosak ke tidak? Tidak. Maka itu dikatakan khuf tu kuat. Kalau sebaliknya, maka kalau rosak khuf itu makna khuf tu tidak kuat. Ustaz, khuf tu boleh tahan sehari semalam sahaja. Saya musafir. Khuf ni tengok-tengok daya dia boleh tahan sehari semalam sahaja. Maka boleh sapu sehari semalam sahaja. Tak boleh sapu 3 hari 3 malam. Walaupun dia musafir. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi hajat orang yang bermukim ni, apa dia? Duduk rumah, keluar kejap, pergi masjid, pergi surau, pergi mengajar. Kalau saya pergi mengajar tak? Jadi bukanlah pergi mengajar tu maknanya mesti kita jalan kaki daripada rumah ke tempat kerja, tak. Naik kereta juga. Cuma sampai kat sana, tak. Proses kita berjalan dalam sekolah, pergi sana pergi sini tu. Lepas tu kita berhenti kedai makan apa semua tu, kita tak pakai khuf. Rosak tak khuf? Kalau tak rosak, maka dianggap sebagai kuat. Jadi yang biasa yang murah-murah RM10, RM15 tu rasanya yang tu rosak lah. Nak beli yang kualiti betul lah. Yang harga mahal sikit, yang betul-betul kulit, yang tu tahan lama. Nah, kualiti yang tu mungkin dianggap sebagai qawiyan, kuat. Bila kuat, maka boleh kita sapu di atasnya. Kalau tak kuat, tidak boleh. Walaupun dia belum rosak, kita baru beli. Tidak ada masalah diperbuat daripada apa sekalipun, Ustaz Fazrul Hakim. Yang penting dia kuat. Dia buat daripada getah ke, daripada kulit ke, campur ke, tak ada masalah. Daripada kulit yang mahal ke, yang tak mahal ke. Yang penting ianya tidak rosak bila mana kita tatabul masyi alaihim tadi tu. Apa? Yang ketiga, ayakuna mani'aini li nufuzil ma'. Hendaklah khuf itu, dua-dua khuf itu yakuna. Tu alif tu kembali kepada khufan. Hendaklah kedua-duanya menghalang daripada boleh sampainya air. Dan kat sini kita ambil iktibar khuf itu boleh menghalang daripada air yang dituang. Dituang. Kalau kita tuang air kat khuf kita tu, tak, ni khuf kaki tak, kita tuang sampai ada air ke bawah, sampai ada air ke kaki kita. Kalau sampai itu tidak menghalang daripada air sampai ke kaki, maka tidak boleh buat khuf. Tak boleh sapu atas dia. Pakai saja boleh, nak sapu tak boleh. Apa? Tak boleh, ni nanti Habib buat, Nanti Habib cari yang boleh lukis. Ni nak cerita ni ada internet tak ada. Kak tengok dulu situ, nanti Habib buat tu. Tolong adik tu. Biar dia pilih. Lepas tu ada kakak tolong masukkannya. Nanti dia menangis lagi. Boleh? Min ghairi al-kharzi. Melainkan tempat jahitan. Khuf kita ni, ada yang jenis tak ada jahitan. Ada yang jenis jahitan. Dia nak lekatkan antara, macam baju lah. Ni ada jahitan dia tak? Lepas tu bahagian tepi ni ada jahitan dia. Nak lekatkan depan dengan belakang ni. Jadi khuf pun sama lah. Ada tempat jahitan dia. Nak lekatkan antara satu bahagian dengan satu bahagian lain. Okey, tempat jahitan tu, kalau kita tuang air masuk kat bahagian tu sampai sehingga air tu pergi ke kaki, itu tidak ada masalah. Itu kekal menyebabkan kita, itu masih ianya tidak ada masalah pada sudut kita boleh lagi sapu khuf. Gitu. Susah ayat Boleh? Jadi yang ketiga, mesti menghalang daripada sampainya air. Stokin yang kita pakai boleh menghalang air tak? Kita tuang air atas stokin. Rabak sekali basah stokin dengan kaki-kaki tak? Itu tak boleh untuk kita sapu atas dia. Sapu atas stokin tak boleh dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang keempat, wa an yakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanib wal asfal. Hendaklah kedua-dua khuf itu menutup tempat fardu. Tempat fardu. Tempat fardu ni mana tempat fardu kita basuh. Tempat wajib kita basuh ketika mana kita berwuduk. Kita kena basuh sampai apa? Ke buku lali. Kat sini pun khuf tu mesti tutup bahagian tempat fardu yang kita basuh. Kakak.
Akak, tolong akak. Macam nanya sini. Nak pesan ni? Rosak dah adik. Tengok cerita tu, tengok cerita. Jangan bising. Okey. Boleh? Okey. An yakuna satiraini li Allahumma salli ala Muhammad ya sitir. An yakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanib wal asfal. Jadi mesti khuf tu menutup tempat fardu daripada apa? Jawanib keliling dan juga asfal daripada bawah. Dengan makna kalau dilihat daripada atas tidak ada masalah. Contohlah dia punya lubang atas tu. Kita nak pakai khuf kan ada lubang kan atas tu. Macam mana nak pakai kasut lah. Luas, agak luas. Dengan mana kalau kita tengok daripada atas ni, kita nampak kita punya kita nampak kita punya kaki kita. Kita nampak bahagian yang wajib kita basuh ketika mana kita berwuduk. Tak, ketika itu tidak ada masalah. Boleh lagi kita sapu di atas khuf tersebut. Yang penting tepi tertutup. Begitu juga bahagian bawah tertutup. Atas tidak ada masalah untuk tidak ditutup. Maknanya bukan tidak ada masalah untuk tidak ditutup. Dia tertutup. Cuma kalau kita tengok daripada atas, kalau nampak juga tapak kaki, nampak juga kaki kita, maaf tidak ada masalah. Tapi dengan syarat janganlah besar sangat atas tu. Kalau besar sangat sekira-kira menyebabkan kita tak boleh nak tatabu'ul masyi, tak boleh nak berjalan macam biasa. Tak, maka tak boleh juga disapu atas khuf. Sebab syarat sapu atas khuf ni, khuf tu mesti kuat. Dalam apa makna kuat? Kita boleh berjalan dengan okey, dengan molek, dengan steady di atas khuf tersebut. Kalau khuf tu ketat sangat, longgar sangat, kau dah nak berjalan. Jalan sekejap cabut, jalan sekejap cabut. Tak, jadi kalau kita boleh tengok kaki kita daripada atas, dengan makna tempat masuk kaki tu tak terlalu besar, maka boleh. Kalau terlalu besar yang menyebabkan kita pun susah nak berjalan, maka kekal tidak boleh sebab dia tak cukup syarat an yakuna qawiyan. Tadi tu bihaitsu yumkinu tatabul masyi alaihima. Selesai. Okey, selesai kat situ, baca lagi. Yang kelima, wa an la yahsula lilabisihima hadathun akbar. Tidak berlaku bagi orang yang pakai dua khuf itu hadas besar. Kalau berlaku hadas besar, tak. Dia kena cabut lah. Hadas besar haid ke ataupun janabah ke, kena cabut, dan bila dia nak mandi wajib, dia kena basuh kaki dia. Kena basuh kaki dia. Dan kalau berlaku hadas besar juga, ianya membatalkan wuduk, juga membatalkan tempoh untuk kita menyapu di atas khuf. Yang keenam, wa alla yadhhar syai'un min mahallil fardhi, tidak terzahir sedikit pun daripada tempat fardu, walaupun daripada tempat jahitan. Boleh? Tidak terzahir sesuatu pun daripada tempat fardu. Kita pakai khuf kita terkoyak bahagian atas, nampak kaki tu, tak boleh. Ataupun koyak bahagian bawah, nampak bahagian bawah tu, tak boleh. Sebab apa? Dah terzahir sesuatu daripada tempat fardu. Tempat fardu apa? Tempat yang wajib dibasuh ketika mana kita berwuduk lah. Sampai ke buku lali tu. Walaupun kita nampak tempat fardu itu daripada jahitan. Mana jahitan tu tak berapa nak ketat, nak dilonggar, akhir sekali kita nampak juga tapak kaki kita, ada pun kaki kita daripada kawasan jahitan, juga tidak boleh kita sapu dah di atas khuf tersebut, kena baiki dulu. Yang keenam, yang ketujuh, wa alla tanhalal ura ni maknanya jahitan. Tidak tercabut terbukanya jahitan. Tak. Kalau terbukanya jahitan, tak, sekalipun tidak menzahirkan bahagian fardu, maka dah tak boleh kita sapu di atas khuf tersebut. Boleh. Jadi kita punya khuf berjahit. Kita punya khuf berjahit. Jahitan tu tercabut satu-satu. Tapi belum terzahir bahagian fardu. Ketika itu boleh tak kita sapu di atas khuf? Tak boleh.
Sebab bila dah terbuka, ianya ayilun ila zuhur. Ali mujarradil masyi. Dia ayilun ni apa? Mana semata-mata kita berjalan nanti dia akan terbuka dan dia akan menzahirkan bahagian apa? Fardu. Boleh? Selesai kat situ. Itu syarat-syarat untuk sahnya kita sapu di atas khuf. Okey. Jadi kalau kita tengok pada permulaan tadi kita sebut apa? Hukum menyapu di atas khuf, kaifiat menyapu di atas khuf, mudah. Hukum menyapu di atas khuf dah selesai. Kaifiat sapu dah selesai, maknanya kita sapu di atas khuf. Tak boleh sapu di bawah, tak boleh sapu di tepi, tak boleh sapu di hujung. Tempoh dah selesai, syarat sah dah selesai. Perkara yang membatalkan yang terakhir yang tidak disebut dalam matan saya tambahlah. Dalam syarah dia disebut, syarah Mu'nis. Okey. Ada beberapa perkara yang membatalkan menyapu di atas khuf. Maksud batal kat sini bila berlaku salah satu daripada perkara ni, kita dah tak boleh sapu atas khuf dah. Itu maksud dia. Yang pertama apa? Habisnya mudah. Contoh kita bermukim, dah habis 24 jam, tak bolehlah sapu. Kalau kita nak sapu, kita buat balik proses yang mula-mula kita buat. Iaitu apa? Kalau kita habis tempoh, kita berhadas. Kita wuduk dulu. Lepas tu, kita bawa pakai khuf. Lepas tu kalau kita terkentut, bawalah bermula saat pertama, saat kedua. Jadi pakai khuf ni saya boleh buat sepanjang hidup saya. Daripada hari ni sampai saya mati, saya boleh buat. Boleh tak? Cara lagu mana? Mudah. Sekarang saya berhadas, saya berwuduk, saya pakai khuf. Tak? Lepas tu saya kentut. Maka terkira dah saat pertama sampai 24 jam. Ketika mana saya nak sembahyang ke apa, sentuh Quran, saya berwuduk, saya sapu saja atas khuf. Habis tempoh 24 jam, tak, tengok keadaan. Kalau saya ni berhadas, saya berwuduk balik. Lepas berwuduk, saya pakai khuf balik. Kalau saya tidak berhadas, mana tak kentut. Masa saya pakai khuf tu, saya tak kentut. Saya sapu dah atas khuf. Lepas saya sapu atas khuf tu, saya tak kentut. Lepas tu habis mudah, habis tempoh. Tak? Jadi apa yang perlu saya buat? Muka, tangan, kepala dah basuh dah. Kaki je lah. Kaki ni, saya hanya sapu khuf. Jadi yang perlu saya buat, saya cabut khuf, saya basuh kaki, lepas saya pakai khuf balik. Sebab apa kena buat lagu tu? Sebab kita sebut tadi syarat nak pakai khuf, mesti kamu taharah sempurna dulu. Sekarang ni taharah kamu sempurna? Tak. Sebab apa? Muka je kamu basuh, tangan je kamu basuh, kepala je kamu basuh, kaki kamu basuh. Tak. Kaki kita tak basuh, kita hanya sapu khuf. Jadi tak sempurna lagi taharah. Perlu buat apa? Kamu cabut khuf, kamu basuh kaki kamu, lepas tu kamu pakai khuf balik, selesai. Boleh tak? Tu benda mudahnya ni. Kena syarah otak kena syarah baru. Apa lagi? Tak ada nanti. Sabar. Tunggu habis kejap. Itu perkara pertama. Habisnya tempoh yang membatalkan khuf. Apa dia lagi? Yang kedua, bila berlaku hadas besar. Yang ketiga, kalau terzahirnya sesuatu daripada bahagian fardu. Koyok depan, koyok belakang. Yang keempat, apa? Kalau terbukanya ikatan, terbukanya jahitan. Sekalipun tidak menzahirkan sesuatu daripada bahanul fardi. Yelah, sebab apa? Sebab tak ada internet. Sabar dulu. Tunggu habis kejap. Lepas tu habis bagi internet. Okey, selesai kat situ. Okey. Ada satu syarat tidak disebut dalam matan. Dalam matan tu hanya sebut 7 syarat. Syarat yang ke-8 lah kalau kita nak tambah. Dalam syarah pun ada. Mesti khuf tu bersih. Jadi tak boleh khuf yang diperbuat daripada kulit babi, kulit anjing, tak boleh. Ataupun khuf yang ada najis. Atas tu belum mengetahui. Tak boleh juga kita sapu di atasnya. Boleh? Kemudian ketahuilah olehmu syarat khuf tu mesti suci. Kita ambil kira ketika kita sapu, bukan ketika mana kita pakai. Jadi saya pakai khuf yang dipenuhi oleh tahi. Keliling tu penuh dengan tahi khuf tu. Tak? Okay. Ketika saya nak sapu, saya basuh dulu. Lepas tu saya sapu. Sah tak sapuan? Sah. Boleh. Walaupun saya pakai tadi penuh dengan najis. Khuf tu penuh dengan tahi. Saya pakai. Tapi ketika mana saya nak sapu, saya basuh. Basuh tahi-tahi tu, saya pun sapu. Selesai. Jadi, yang muktabar, syarat sucinya khuf diambil iktibar ketika mana kita nak sapu. Mana ketika nak sapu tu, mesti khuf tu suci.
Ketika pakai khuf tu ada tai lembu ke tai anjing ke tai babi ke tai khinzir ke tai apa ke, tidak ada masalah. Yang penting ketika nak sapu, benda tu suci. Boleh? Jadi tidak ada masalah untuk kita pakai khuf yang najis. Yang penting bila kamu nak sapu, pastikan suci dulu. Okey, selesai. Lepas tu kat bawah tu dia tulis syarat ataupun cara yang sunat lah kita sapu khuf. Kita sebut tadi yang wajib ambil air sikit, setitik. Tak, ada memadai dah, kanan kiri. Tapi yang sempurna lagu ni. Kita buat lagu ni. Kita ambil air, itu, tangan kita basah sikit. Kaki tak, kita buat lagu ni. Yang kanan letak dekat depan ibu jari, yang kiri letak kat tumit. Maka yang bawah ke depan, yang atas ke belakang gitu. Tu cara dia. Buatlah kanan dan kiri, kaki kanan kaki kiri begitu. Dia sebut dalam syarah tu kat tatmim tu. Selesai. Syurutul wuduk. Masuk lagi. Sikit sangat pula baca. Kita nak baca banyak sikit. Baca lambat kan tak habis kita. Ada sampai satu masa kan ada orang boring, ada orang tu. Saya tinggal saya dengan siapa je tak tahu nanti. Syurutul wuduk, syarat-syarat wuduk. Okey. Syurutul wudu'i 15, ada 15. Yang pertama al-islamu. Al-islam iaitu al-islamu bil fi'l, mesti betul-betul Islam. Maka orang kafir, sama ada kafir asli atau kafir murtad, tidak sah wuduknya. Kerana apa? Wuduk ni dia perlu kepada niat. Dan orang kafir bukanlah ahli niat. Kita dah sebut sebelum ni, antara syarat sah niat mesti Islam. Jadi nak wuduk kena niat. Niat sudah tak sah, macam mana wuduk nak sah? Yang kedua, pergi main kat luar. Kakak, tolong bawa dia kakak. Nanti habis belanja kakak. Aduh, dah budak-budak ni. Yang kedua, at-tamyiz. Tak. Jadi kalau budak kecil orang gila wuduk, sah tak? Tidak sah. Sebab apa? Sebab wuduk ni perlu kepada niat. Antara syarat niat juga mesti tamyiz. Tak, mana tamyiz tu banyak kali dah saya terang. Yang ketiga disebut dalam kitab an-naqa' anil haid wan nifas. Itu isyarat kepada syarat yang lebih umum, iaitu adamul munafi. Tidak ada perkara yang menghalang. Tak. Tidak ada perkara yang menghalang daripada sahnya wuduk. Antaranya apa? Haid dan nifas. Itu perkara yang menghalang daripada sah wuduk. Jadi mesti suci daripada haid dan nifas. Perkara lain yang menghalang daripada sahnya wuduk, apa? Sentuh kemaluan. Sambil-sambil sentuh kemaluan kita berwuduk, tidak sah. Sedang kencing kita berwuduk, tidak sah. Tak. Sedang sentuh isteri kita berwuduk, tidak sah. Jadi mesti perkara-perkara yang menafikan wuduk tu kita tak buat. Kita tak sentuh isteri, kita tak sedang kencing, kita tak sedang begok, kita tak sedang haid, kita tidak sedang nifas. Lepas tu kita berwuduk, barulah sah. Boleh? Yang keempat, wa amma, mana an-naqa' anil haid wan nifas, wa an-naqa' amma yamna'u wusul al-ma' ila al-basharah. Mesti suci daripada perkara-perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Kulit yang dibasuh ataupun rambut yang disapu. Tak. Contoh kalau ada antara perkara yang menghalang apa tu, lilin. Lilin kan tebal kan. Kalau dia ada kat tangan kita ni, kalau jatuh air tak kenalah kita punya kulit, sebab ada lilin. Ataupun ain kepada dakwat. Dakwat ain dia tu, tak, kalau tebal sangat dia menghalang daripada sampainya air. Tapi kalau kesan macam pen tu, sekadar kesan, itu tak ada masalah. Lepas tu ain kepada inai. Inai kan kalau hari ni ada yang jenis orang yang pakai yang beli tu kan, letak situ nanti dia warna buang ain dia tu. Kalau ada ain tu lagi, dia menghalang daripada sampainya air. Tapi kalau kesan sahaja, mana tinggal warna inai sahaja, itu tidak menghalang sampainya air. Minyak tidak menghalang daripada sampainya air. Jadi mesti kosong badan kita daripada perkara yang menghalang sampainya air ke tempat wuduk. Walaupun nak sebut syarat sah wuduk ini juga syarat sah mandi. Sama je, syarat sah wuduk ini juga syarat sah mandi. Sama ada mandi wajib, mandi sunat, wuduk wajib, wuduk sunat. Yang seterusnya, yang kelima, wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Tidak ada di atas anggota badan perkara yang mengubah air. Yang mengubah nama air. Yang mengubah nama air.
Contoh ke atas badan saya ada dakwat. Tak, saya pun berwuduk. Basuhan pertama saya tu tak jatuh daripada muka saya. Air yang jatuh tu kita panggil air je, kita panggil air dakwat. Air dakwat. Maka tak sah basuhan pertama tu. Tak sah tu maknanya tak mengangkat hadas. Tangan saya penuh dakwat ni. Saya pun ambil air, saya basuh. Basuhan pertama yang jatuh, warna apa? Warna hitam legam. Sebab dakwat kan pekat. Kita panggil apa? Air dakwat. Jadi ubah nama daripada air kepada air dakwat. Basuhan pertama tu tidak memadai untuk mengangkat hadas. Kena basuh kali kedua. Jadi basuhan pertama tu sekadar bilasan. Kali kedua baru mengangkat hadas. Dia kena bawa nas. Ustazah ataupun asatizah yang kata boleh berwuduk ketika haid tu kena datangkan nas. Sebab disebut kat sini syarat sah wuduk, sama ada wuduk wajib atau wuduk sunat, mesti suci daripada haid dan nifas. Jadi yang saya nampak tak sah lah. Tak sah. Walaupun untuk sebelum tidur dia berwuduk. Kalau wuduk untuk suci badan lain. Dia basuh anggota tu atas niat nak suci badan sahaja. Tak ada masalah. Tapi kalau dia niat untuk berwuduk, sama ada sunat atau wajib, inilah syarat dia. Tak tahulah kalau ada pengecualian. Jadi Ustaz Amirul minta dia datangkan nas. Minta pergi komen sikit kat ruangan status dia tu. Siapa-siapa saya tak tahulah siapa dia pun. Tulis sikit, Ustaz boleh datangkan nas daripada kitab apa-apa. Kalau ada nas, okeylah. Fiqh-fiqh ni nas ulama-ulama sebelum. Hasil daripada istinbat mereka daripada hukum, daripada dalil-dalil Quran, hadis. Dan selain daripada itulah qiyas dan sebagainya. Boleh? Okay, terus. Kat kaki saya ada kotoran. Tak, contohnya penuh dengan tanah, tukang kebun. Saya basuh kaki kali pertama, yang jatuh daripada kaki saya tu ialah warna coklat. Jadi kita panggil air coklat, air tanah. Basuhan pertama tu sekadar bilasan, tidak sah untuk dianggap sebagai mengangkat hadas pada kaki. Boleh? Shampoo lah, biasa kita shampoo badan. Lepas tu kita pun mandi wajib. Air basuhan yang pertama tu hanya bilasan tu. Sebab yang jatuh tu kita panggil air sabun. Dia mengubah nama air. Boleh? Jadi itu bilasan, lepas tu barulah kita basuh balik untuk apa? Mengangkat hadas. Maaf Ustaz berkata contoh tidur, jika orang tu nak pakai khuf tu waktu tidur, dia antara syarat sah untuk dia pakai khuf itu yang mesti dia sudah suci daripada hadas. Maksudnya dia perlu berwuduk sebelum tidur dan pakai khuf. Ya. Nak pakai khuf saja tak ada masalah. Yang kita bincang ni pakai khuf dan nak sapu atas khuf ketika wuduk. Itu yang ada syarat-syarat tu. Jadi kawan ni dia sejuk, dia pakai khuf tidur, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak sapu pagi esok subuh, nak sapu atas khuf, tak boleh lah. Sebab apa? Tadi kamu tidur, kamu tak wuduk dulu sebelum kamu pakai khuf. Tak cukup syarat. Boleh? Tu. Kita mula pukul, baca sikit lagi. 9.20 ada tak? Ini 10.20. Baik. Kita mula pukul apa ni? 9.20 sekarang 10.20. Sejam lah. Sikit lagi lah. Yang seterusnya, yang ketujuh, yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi. Wal ilmu mana wal jazmu bi fardiyati, ay bi fardi al wudu'il wajib. Kita kena jazam akan kewajipan wuduk. Akan kewajipan wuduk. Contoh kita nak sembahyang. Wuduk tu wajib tak? Wuduk tu wajib lah kalau nak sembahyang. Okay, kita kena i'tiqad wujud. Kita kena i'tiqad wuduk yang aku nak buat ni wajib. Sebab memang nak sembahyang kena wuduk. Jadi wuduk tu wajib. Tak buat berdosa lah. Menyebabkan sembahyang tak sah. Boleh? Jadi wal ilmu bi fardiyati maknanya wal jazmu, kita kena jazam, kena i'tiqad secara putus dalam hati kita akan kefarduan wuduk yang kita nak buat ni. Sebab apa wuduk tu wajib? Sebab lepas ni nak sembahyang. Sembahyang kena perlu pada wuduk. Boleh? Kalau kita i'tiqad wuduk ni tidak wajib, yang wajib sembahyang, yang wuduk tak wajib, wuduk kita tidak sah. Sekalipun kita berwuduk, sekalipun kita basuh seluruh anggota badan, seluruh anggota wuduk. Sebab bila kita niat ia sunat, bila kita niat ia yang tidak wajib,
kita niat tidak wajib. Benda yang tidak wajib tu dia tak boleh cover benda wajib. Niat yang level rendah dia tak boleh cover benda yang tinggi. Kamu niat ianya sunat sahaja. Perkara sunat, niat sunat tak boleh cover benda wajib. Tapi kalau wajib boleh cover benda bawah, benda sunat. Yang seterusnya wa an la ya'taqida fardan min furudhi sunnah. Apa dia? Seseorang itu tidak boleh beriktikad salah satu daripada fardu wudu itu sunat. Ini sama ada orang tu alim ataupun ami. Alim ni mana orang yang telah menyibukkan diri dengan fiqh dalam satu tempoh walaupun sekejap, sekira-kira dia mampu untuk membezakan yang mana sunat, yang mana fardu dalam wuduk, dalam mandi dan sebagainya. Itu mana alim kat sini, bukan mesti alim macam Syekh Ali Jumaah ke Maulana Habib Umar ke, tak. Maksud alim kat sini ialah orang yang pernah pernah menyibukkan diri dengan fiqh dengan satu zaman, dalam satu zaman walaupun sekejap, sekira-kira dia mampu membezakan antara yang sunat, antara yang wajib, antara yang sunat dan wajib. Jadi orang yang alim ataupun orang yang amin ni orang yang tidak ada waktu langsung untuk belajar. Dia kedua-duanya dia tak boleh i'tiqad salah satu daripada fardu wudu itu sebagai sunat. Contoh, saya i'tiqad basuh muka sunat. Ketika wuduk saya basuh muka, wuduk saya tidak sah. Sama ada saya ni alim ataupun ami. Boleh? Kesimpulan bagi bab ni ialah kalau kita i'tiqad kenapa? Kalau kita i'tiqad semua sekali perbuatan dalam wuduk sama ada yang sunat dan wajib itu sebagai sunat, sebagai wajib, maka sah. Makna basuh kepala, sapu, basuh telinga, komor, masukkan air dalam hidung, basuh tangan, semua tu kita i'tiqad wajib belaka. Itu sah. Yang kedua, kita i'tiqad sebahagian daripada perbuatan wuduk ada yang sunat, ada yang wajib. Maknanya dalam perbuatan wuduk ni ada yang sunat, ada yang wajib. Dan kita tidak tentukan yang mana yang sunat, yang mana yang wajib. Itu juga sah. Boleh? Lepas tu apa lagi? Yang ketiga, kita i'tiqad semua sekali perbuatan wuduk sunat. Mana basuh muka sunat, basuh telinga sunat, komor sunat. Yang tu tak sah. Yang keempat, kita i'tiqad salah satu daripada anggota wuduk ini yang keempat kita yang keempat apa? Yang keempat, dia i'tiqad salah satu yang disebut dalam kitab tu lah. Salah satu daripada rukun wuduk dia niat sunat. Makna basuh muka dia anggap sebagai sunat. Tangan dia anggap sebagai sunat. Itu juga tidak sah. Dia takyinkan, dia tentukan muka ni tak wajib. Itu tak sah. Sekalipun dia basuh muka. Tapi kalau disebut dalam wuduk ni, adalah benda wajib, ada benda sunat. Mana aku pun tak tahu. Itu sah lagi. Sah lagi ya. Tak. Kemudian disebut dalam syarah tu orang yang alim dan juga orang yang ami. Orang yang alim mesti membezakan antara yang fardu dan juga sunat. Macam kita ni tak ada waktu untuk belajar, dia anggap sebagai alim lah. Tak, orang yang balik azhar apa semua tu, orang yang duduk di kuliah maghrib, tak ada waktu untuk belajar tu, mesti bezakan mana fardu mana sunat. Kalau tak boleh bezakan, tidak sah. Itu di sisi sebahagian lah. Tapi kalau orang alim, dia tidak, orang yang ami, orang yang awam, ami, dia tidak diwajibkan bezakan. Mana dia tak tahu mana sesunat, mana sewajib. Tak. Boleh tak? Dia buat semua. Cuma dia tak tahu mana sewajib, mana sesunat. Itu sah, tidak ada masalah kalau orang yang ami. Jadi yang mudarat apa? Yang mudarat pada sahnya wuduk ni dua je. Yang pertama apa? Yang pertama ialah i'tiqad basuh. I'tiqad apa? I'tiqad semua sekali perbuatan wuduk sunat. Itu yang pertama.
Yang kedua, i'tiqad salah satu rukun wuduk secara tertentu, secara ta'yin. Dia sebut basuh muka ni sunat. Itu. Itu juga mudir, memberi mudarat kepada kesahihan wuduk. Dua perkara sahaja yang menyebabkan wuduk tidak sah. Boleh dia nak buka khuf, boleh, tidak ada masalah. Bila dia buka khuf, dia terbatal lah tempoh untuk sapu tu. Dia pakai semula, kira tempoh lain, kena syarat lain, kena ulang balik. Contoh saya nak pakai khuf, saya wuduk, saya pakai khuf, 2 jam saya cabut, tempoh 24 jam terbatal. Lepas tu nak pakai pula kali kedua, boleh, cukup ikut syarat 7 tu tadi. Tengok balik syarat 7 tu, kalau cukup pakai khuf. Lepas tu lepas 2 jam cabut balik, ikutlah. Dalam sehari tu nak buka pakai boleh. Tapi setiap kali nak pakai cukup 7 syarat. 8 syarat tadi masuk dengan syarah. Nak sapu kena cukup semua syarat yang telah kita bincangkan. Dia gitu. Bukan dia tak boleh buka, dia boleh buka. Tapi bila dia buka khuf, habislah tempoh dia. 24 jam tu. Lepas tu tak boleh sapu dah boleh. Kamu pakai semula khuf tu. Nak pakai macam mana, tengok dulu syarat. Yang pertama mesti wuduk dengan sempurna. Dah ada wuduk dengan sempurna, dah pakai je khuf tu balik. Sekarang saya ada wuduk yang sempurna, saya pakai khuf, saya cabut, saya pakai, saya cabut, saya pakai, saya cabut, tak ada masalah. Tak? Tu. Yang penting cukup syarat. Jadi setiap saya pakai cabut, saya tak kentut-kentut, tak ada masalah. Saya nak pakai cabut. Boleh? Tu okey. Boleh Ustaz Zul. Ala kulli hal, mungkin soalan Ustaz Zul ni, adakah membatalkan tempoh? Dia membatalkan al-mas'u al-khuf. Kalau nak sapu juga kena pakai lain lah. Lepas tu tempoh tu bermula dengan cara yang telah kita bincang. Kalau berhadas, wala bermula balik. Okey, yang ke-8, yang ke-10. Yang ke-10, yang ke-8 Wal ma'ut tahur. Mesti air yang kita guna ialah air yang mutlak. Dan juga kita kena tahu air itu tahur, air itu bersih. Walaupun secara zan. Jadi dalam wuduk tak boleh guna air musta'mal, tak boleh guna air mutanajis, tak boleh guna air najis, mesti guna air tahur. Tak, dalam masa sama kita mesti tahu air itu tahur, air itu suci lagi menyucikan. Air itu mutlak. Walaupun kita tahu tu secara zan, secara sangkaan berat. Sama ada okey. Boleh? Jadi kita mesti tahu air itu tahur mutlak walaupun dengan zan. Zan itu pula boleh terlahir daripada ijtihad. Bila adanya ishtibah. Ataupun zan itu terlahir wujud disebabkan istishabul asli. Bila tidak ada ishtibah. Contoh kalau ada ishtibah, tak ada 2 bekas air, satu air tu ada anak kencing. Hak mana saya tak tahu, kita pun ijtihad. Kita bawa air bekas A, kita bawa air bekas B. Tengok gayanya air bekas B ni bau hancing. Maka kita sebut air bekas B ni najis, air bekas A tu bersih. Itu kita zon, kita sangka air bekas A bersih sebab kita ijtihad. Kalau tidak berlaku ishtibah begitu, kekeliruan begitu, maka kita ikut hukum asal bagi air. Hukum asal bagi air ialah bersih. Hukum asal bagi air ialah bersih. Maka kalau kita syak pada kebersihan air, sah tak kita wuduk? Sah. Contohlah saya pergi satu bekas, air ni bersih ke tak? Saya syak. Kita tengok hukum asal bagi air bersih, maka boleh wuduk. Walaupun kita tak yakin air itu bersih. Sekalipun kita tidak zan air itu bersih. Kita syak bersih ke tak? Nak tahu bersih ke tak tu, kita pun tak ada cara. Dalam masa sama air itu tidak tidak ishtibah dengan air najis yang lain. Memang ada satu bekas saja. Ketika itu kita ambil hukum asal bagi air. Sekalipun kita syak pada kebersihan air tersebut, kita boleh berwuduk selagi mana kita tidak yakin najis.
Kita masuk tandas, ada air dalam bekas, dalam hati kita boleh jadi air dalam bekas ni masuk air kencing. Yakin ke? Tengok air kencing masuk. Tak, maka kita ambil hukum asal air bersih, kita boleh wuduk dengan air tersebut. Boleh tu. Jadi selain baca syarah tu, tengok dalam taklid tu penjelasan yang lebih jelas lah. Yang ke-10, wa izalatun najasah al-ainiyah. Sebelum berwuduk, sebelum mandi wajib, kita kena buang najis ainiyah. Najis ainiyah apa? Najis yang ada jirim atau rasa atau warna atau bau. Itu najis ainiyah. Adapun najis hukmiyah ialah najis yang tidak ada jirim dan juga tidak ada sifat, iaitu tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Jadi Syekh sebut izalatun najasah al-ainiyah, kena menghilangkan najis al-ainiyah. Bila tu? Kalau najis al-ainiyah itu tidak hilang dengan sekali basuh. Contoh, mana najis? Emas ni, bukan emas ni. Ni emas. Ni najis. Tak, sekali basuh tak hilang. Tak, maka kena hilangkan dulu dengan basuhan pertama, kedua, ketiga. Lepas hilang tu barulah kita basuh untuk mengangkat hadas. Okay, kalau najis tu hilang dengan sekali basuh, contoh air kencing setitik. Ainiyah sebab kita nampak dia. Dia ada bau dia. Tak. Kita basuh tangan sekaligus. Sekali je basuh. Tak. Sekali kita basuh itu, akak buat apa? Habis cakap dia kena ada internet. Ada internet tak boleh. Sabar dulu. Boleh? Kejap. Tak ada. Umi yang buat tu, Umi ada internet. Umi letak internet sini. Jadi kalau ada air kencing, sekali kita basuh, air kencing tu ada lagi tak? Ke dah hilang? Hilang dah. Jadi najis ainiyah, tapi hilang dengan sekali basuh. Maka sekali basuh itu untuk dua perkara. Pertama untuk menghilangkan najis, yang kedua untuk mengangkat hadas. Dengan sekali basuh, menghilangkan najis dan juga mengangkat hadas. Sebab apa memadai sekali basuh? Sebab najis tu sikit sangat. Dia hilang dengan sekali basuh sahaja. Maka sekali basuh tu boleh buat dua benda, mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Tapi kalau najis tu tebal, banyak, sekali basuh tak hilang, dua kali basuh tak hilang, tak, maka kena hilangkan najis dulu. Tak, lepas tu barulah kita basuh untuk mengangkat hadas. Boleh? Itu perincian terhadap najis yang ainiyah. Adapun najis hukumiyah, tangan kita kena kencing, lepas tu kita tak basuh sebulan. Tak, bila tak basuh sebulan, tak, tempat tangan tu masih ada najis. Cuma sifat dia dah tak ada. Bau, rasa, warna najis dah tak ada. Air najis pun dah tak ada. Tangan masih bernajis? Ya, sebab belum basuh dengan air. Dalam mazhab Syafi'i kena basuh dengan air. Tak, jadi najis tu najis hukumiyah. Kita pun basuh tangan untuk wuduk. Tak, wuduk kita sah walaupun sekali basuh sahaja. Cover untuk basuh najis, juga cover untuk mengangkat hadas. Mainlah. Cabut tu kakak, cabut tu. Cabut kakak, main mengalir kat luar. Okey, boleh. Okey, seterusnya wajaryul ma' ala jami'il udwi. Kita kena alirkan air ke atas seluruh anggota yang wajib dibasuh lah. Kalau yang kepala kita sapu je. Tak. Apa dhabit bagi jarian? Bagi mengalir, mesti gugur, menitik air itu daripada muka kita sebagai contoh, walaupun sedikit. Itu tanda air itu mengalir. Jadi kalau sekadar ambil air, itu tak boleh. Tak, mesti ambil air agak banyak sampai menitik walaupun sedikit. Itu memadai dah. Okay, kalau anggota tu jenis sapu, tak payah mengalir lah. Sebab sapu ambil air, sapu. Selesai. Tak, walaupun tak mengalir tidak ada masalah. Sebab memang kena sapu saja. Sapu ni maknanya tak mengalir lah. Yang penting sampai basahan tu kepada kepala. Walaupun tidak mengalir air. Kalau mengalir juga, juga boleh. Juga sah. Cuma yang lebih awal lah sapu lah. Kalau tempat yang disuruh oleh syarak untuk sapu kan. Macam ada. Kejap adik, kejap. Yang ke-12, tayaqqunul muqtadi in bana al-halu. In bana lahul halu. Apa al-muqtadi? Al-muqtadi ni maknanya sebab yang menuntut kita berwuduk. Kita kena yakin
sebab yang menyebabkan kita kena wuduk. Contoh saya yakin saya kentut. Kentut. Kita sentuh perempuan, yakin ada sebab dah kenapa aku kena berwuduk. Boleh tak? Kita kencing. Jadi kita yakin punca kepada kenapa kita kena berwuduk. Itu mana muqtadi. Tahakkuk tu yakin terhadap sebab yang menuntut untuk kita berwuduk. Sama ada kita nak wuduk, angkat hadas ataupun nak tajdid wuduk. Syaratnya mesti tahakkukul muqtadi. Bila disyaratkan tahakkukul muqtadi tu, in bana lahul hal. Kalau terzahir baginya keadaan sebenar. Contohlah sekarang ni saya yakin saya berwuduk. Tak, saya yakin saya berwuduk. Lepas tu nak sembahyang zuhur sekarang, mari syak. Aku ni berwuduk ke belum? Aku berwuduk ke belum? Jadi, saya yakin berwuduk. Semula, silap. Saya yakin berwuduk. Nak masuk zuhur, saya syak. Aku ni dah kentut ke belum? Dah kentut ke belum? Jadi, tak yakin kentut ke belum. Tak yakin perkara yang menyebabkan kita berhadas. Tidak yakin terhadap perkara yang menyebabkan kita wajib berwuduk. Tak. Lepas tu saya sebut dalam hati, tak apalah wuduk je lah, alang-alang. Dah duduk bilik air ni wuduk je lah. Nak jaga-jaga. Tak? Okey. Macam-macam budak ni. Nak cubit dengan habis ni. Dah. Pergi main sana. Ayo budak seorang. Yang tu pun masam dia. Yang tu tak sedap juga. Bumi ni. Tak sedap juga tu adik tak makan pun ni. Nanti habis beli coklat. Nak? Nanti habis beli coklat. Tunggu situ dulu. Duit habis bagi kat di mana? Hilang dah? Ada? Nanti kita beli Tunggu kejap. Tak apa. Okey, jadi saya berwuduk atas niat apa? Nak berjaga-jaga. Saya pun berwuduk. Lepas berwuduk tu, baru teringat. Memang betul tadi aku masuk tandas, wuduk aku dah batal. Soalannya, wuduk saya ketika tu mengangkat hadas ke tidak? Kita sebut tak. Sebab apa? Sebab ketika mana kamu berwuduk, kamu tak yakin punca ataupun sebab yang menyebabkan kamu kena berwuduk. Boleh? Saya yakin suci. Sepatutnya kalau saya nak sembahyang, saya sembahyang lah, dah yakin suci. Tak, cumanya kat sini datang syak. Dah kentut ke belum? Dah pergi tandas ke belum? Maka saya nak berjaga-jaga, saya pun wuduk. Boleh jadi saya tadi pergi tandas. Jadi kalau saya wuduk, dia mengangkat wuduk tadi. Mengangkat hadas yang berlaku kat tandas tadi. Tak, lepas wuduk, baru teringat memang betul-betul pergi tandas. Kita sebut wuduk yang kamu buat tu, tak boleh mengangkat hadas yang berlaku di tandas tadi. Sebabkan kamu kencing ataupun berak tu. Tak. Sebab apa? Ketika mana kamu berwuduk, tak cukup syarat. Apa syarat yang tak cukup? Tahakkukul muqtadi. Tak cukup yang tu. Okay, syarat tu disyaratkan bila? In bana lahul hal. Macam tadilah. Dia teringat yang dia tu memang betul-betul tidak berwuduk. Maka ketika itu kita sebut tidak sah kena wuduk lain. Okay, kalau orang tu dia yakin suci. Tak, mari solat zuhur dia syak. Dah ke tandas ke belum? Lepas tu dia berwuduk. Lepas dia berwuduk tu sampai ke cerah. Sampai ke bila-bila dia tak ingat balik. Adakah dia sebelum dia berwuduk tu dia pergi tandas, dia terkentut, dia pegang isteri, dia tak ingat. Sampai ke bila-bila tak ingat. Tak, maka takkan kita nak sebut sembahyang dia batal. Nak sebut batal atas alasan apa? Sebab dia pun asalnya taharah suci, dia syak pada batal tak batal tu, wuduk dia tu. Jadi dia berwuduk untuk ihtiyat. Lepas tu habis wuduk tu, lepas dia sembahyang apa semua, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak, dia tak ingat. Sebelum aku berwuduk tu, betul-betul aku batal wuduk ke tidak? Adakah tahakkukul muqtadi ke tidak? Tak ingat siapa ke cerah, kita sebut wuduknya sah.
Kalau dia teringat balik walaupun selepas 10 tahun, lepas 10 tahun baru dia teringat, aku wuduk dulu. Wuduk aku tu aku buat betul-betul selepas daripada pergi tandas. Tak. Betul-betul selepas daripada aku batal wuduk di tandas. Dan aku wuduk ketika itu aku ingat lagi, aku nak ihtiyat. Nak berjaga-jaga je. Tak. Sembahyang dia tu batal. Dia kena ulang balik. Walaupun lepas 10 tahun je. Walaupun selepas 10 tahun. Boleh? Itu makna in bana lahul hal. Boleh? Maknanya kalau lam yabin lahul hal, tidak terzahir baginya keadaan sebenar, maka sah wuduk dia. Nah, apa kakak? Naik atas habis ya. Sini. Sikit lagi nak habis ni. Habis cik. Biar bagi kakak, bagi dulu kakak. Bagi dulu, kejap. Nanti habis bagi. Sabar. Sekejap je. Sekejap je kakak. Sekejap sahaja. Okey, kalau tidak lam yabin lahul hal, yang lam yabin lahul hal, dia yakin taharah, lepas tu nak sembahyang zuhur dia syak, wuduk ke belum, jadi dia pun berwuduk. Tak. Okey, lepas dia berwuduk tu kita sebut apa? Dia tak tahu apakah yang berlaku sebelum dia berwuduk. Adakah dia batal wuduk dah ataupun belum. Dia sebut sah tak wuduk dia tak? Sah walaupun pada hakikat sebenar dia memang dah batal wuduk sebelum dia berwuduk. Dia tu sebenarnya memang dia yakin taharah, tapi dia dah pergi tandas, dia kentut, lepas tu dia wuduk. Cuma dia tak ingat dia kentut tu. Jadi dia wuduk akan ada syak. Adakah telah berlaku kepada aku satu perkara yang menuntut aku wuduk ataupun tak? Kita sebut sah tak wuduk tu, tengok keadaan. Kalau lepas tu kamu teringat balik yang sebelum, wuduk kamu tak sah. Kalau kamu tak ingat, kita sebut sah. Walaupun yakin secara 100% di sisi Allah Ta'ala lah, kita tak tahu. Dia pun tak tahu. Di sisi Allah Ta'ala, kawan ni sembahyang tanpa wuduk, kita sebut sah sembahyang dia. Di sisi fuqaha. Sebab kita tak ada jalan lain dah. Nak sebut tak sah, tahu mana tak sah. Dia berhadas, tahu mana dia berhadas. Dia pun tak ingat. Aku pun tak ingat, mu pun tak ingat. Yang tahu siapa Allah. Jadi kalau kita sebut tak sah, jadi susahlah sebagai mukallaf ni. Apa? Ya Allah. Kakak. Yang kacau adik. Sekejap je kakak. Nak habis dah ni, nak habis dah. Tolong sekejap. Boleh? Yang seterusnya 13, dawamun niyah hukman. Dawam maknanya bersentiasa niat secara hukum. Secara hukum ni maknanya kita berwuduk. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala dalam hati tak. Selepas tu kita tidak membuat perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita. Kita tidak membuat perkara-perkara yang membatalkan niat kita. Tu maksud dia. Boleh? Contohnya, lepas basuh muka tu, nak basuh tangan tu kita niat nak berhenti daripada wuduk. Niat nak berhenti daripada wuduk, nak berpaling daripada wuduk, itu membatalkan niat wuduk. Ketika itu kalau kamu basuh tangan tak sah. Jadi apa makna dawamun niyah hukman? Bukan mesti sentiasa niat nanti saja ke wuduk, tak. Malah maksud dia apa? Selepas kita niat, kita basuh muka, kita tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan niat. Contoh murtad. Dia menafikan niat. Jadi basuh muka murtad. Na'udzubillah. Tak, sebab air panas kalau kemudian dihina Allah Ta'ala, dihina Nabi. Ketika itu batal niatnya. Bila batal niatnya, wuduknya juga batal, tak boleh diteruskan. Boleh? Tu. Boleh tak? Itu makna dawamun niyah hukman. Jangan kita faham wajib kita hadirkan niat sampai habis wuduk, tak. Jangan kita faham lagu tu. Dengan makna kalau kita wuduk, ketika basuh muka, kita niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas basuh muka, kita tak ingat benda lah. Kita ingat ke bola, kita ingat ke futsal, kita ingat ke tu, kita ingat ke ni. Sampailah habis basuh kaki. Habis dah berwuduk, Alhamdulillah. Sah dah wuduk, sah. Boleh? Jadi kena faham maksud dawamun niyah hukman tu.
Maknanya kita tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan niat, seperti berniat untuk memutuskan niat itu sendiri, membatalkan niat. Okey, yang seterusnya, Zul Hilmi. Soalan tu awak boleh jawab. Kalau syak, kemudian dia buat perkara yang membatalkan wuduk. Okey, soalan saya pada awak. Bila dia buat perkara yang membatalkan wuduk, tahaqqul muqtadi itu telah ada ke belum? Secara yakin dah ada, maka wuduknya sah. Betul tak? Itu hikmah atau faedah kita belajar. Kadang-kadang soalan yang kita tanya tu kita sendiri boleh jawab. Tapi kita tanya tu mungkin kita tak perasan ataupun kita nak lebih jelas. Kita sebut kata tahaqqul muqtadi. Sekarang ni kamu syak, lepas tu kamu sentuh kemaluan. Lepas sentuh kemaluan tu, yakin tak? Perkara yang menyebabkan kamu kena berwuduk, yakin tak? Tak, oleh sebab itu juga sebagian ulama sebut, kalau kita syak, eloknya kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Cuma jangan buat depan orang lah, kentut depan orang, pegang kemaluan depan orang, cover lah sikit. Lepas tu barulah kita berwuduk. Tu. Supaya apa? Adanya syarat tahaqqul muqtadi. Okey, seterusnya ada muta'alliqiha wa ada muta'alliqiha. Kakak, sabar kakak, kejap je lagi. Kita habis belanja Wa ada muta'alliqiha, dan juga tidak dita'alliqkan ha tu kembali kepada niat. Ha tu kembali kepada niat. Jadi niat kena jazam, tak boleh ta'alliq. Contoh sahaja aku berwuduk kalau Zaid datang. Sahaja aku berwuduk kalau datang Ramadan, tak boleh ta'alliq lagu tu, tak boleh. Kalau sebut insya-Allah, nawaitul wudu'a insya-Allah, ada perincian. Kalau diniatkan tabarruk, maknanya dia sebut insya-Allah tu nak ambil berkat dengan nama Allah, maka sah. Kalau dia tak, dia niat memang untuk ta'liq, mana sahaja aku berwuduk kalau Allah Taala mahu. Kalau Allah Taala mahu, tak, kalau Allah Taala tidak mahu, maka aku tak berwuduk. Wuduk tidak sah. Kalau atlaq juga tidak sah. Apa atlaq? Dia sebut nawaitul wudu' insya-Allah. Kita tanya, kamu sebut insya-Allah tu tujuan apa? Tak ada tujuan, tak sah. Asalnya ada khilaf lah pada atlaq tu. Iya, sabar. Allah, budak-budak ni. Habis dah. Yang ke-15, wadukhulul waqti wal muwalati lidaimil hadath. Syarat yang seterusnya ni, yang terakhir ni, masuk waktu walaupun secara zan dan juga berturut-turut, itu dua syarat yang ditambah. Tak pasal-pasal. Dah. Tu malu kat orang tu, malu kat orang. Abitik. Malu orang tengok dia. Orang tengok dia nangis. Malu. Dah. Sikit lagi. Nak habis dah. Dua lagi dah habis. Okey, sini. Habis goyang-goyang goyang sini. Nak minum air? Sedap air? Nak air? Okey. Dah maaf banyaklah. Orang rumah tak ada. Macam biasalah. Doktor ni seminggu sehari sahaja cuti. Lepas tu kerjanya memang Masya Allah, tabarakallah lah. Pengorbanan orang lainnya. Itu baru doktor yang ni, kalau yang jenis jaga COVID tu, tak tahulah. Orang cakap doktor ni kalau dia ikut gaji, kadang-kadang dia pun tak nak kerja. Sebab memang teruk. Kalau frontliner contoh yang ngurus COVID. Tapi bila, yelah kalau macam ustaz, tak, dia fikir nak anak murid dia cerdik, faham. Doktor pun sama, dia ada, jiwa doktor tu ada. Mana dia nak pesakit sembuh orang. Jadi kalau kita baca status doktor sebut kecewa bila tengok orang COVID tak boleh diurus dengan baik, tu memang betul perasaan daripada lubuk hati dia. Sebab jiwa orang Taala bagi begitu setiap orang ni. Tak tahulah, kalau ada juga orang jenis kering tu ada. Tak kisah. Tapi rata-rata orang yang jenis bekerja dengan kerja lagu tu, tak, kita ada satu, apa orang panggil, perasaan hati yang nak daripada orang yang kita khidmat tu. Kalau kita mengajar, kita nak anak murid kita faham. Tak, kalau doktor nak apa tu, pesakitnya sembuh. Kalau tak tercapai benda tu sedikit sebanyak, akan rasa kecewa lah.
Jadi moga-moga Allah balas yang terbaik lah untuk kita punya frontliner ni. Allah musta'an. Okey. Wa dukhulul waqti wal muwalah, dan masuk waktu dan juga berturut-turut. Bagi siapa daimil hadas? Siapa daimil hadas? Orang yang sentiasa berhadas. Mustahadah, darah sentiasa keluar daripada kemaluan. Dengan Ya, kakak kejap. Nak habis dah. Dengan makna yang telah kita terangkan dalam bab mustahadah lah. Bila dia masukkan kapas, nampak kotor. Tu darah tu sedang keluar, masih keluar. Bukan masih keluar macam air, macam pilih bomba. Wasalis, orang yang sentiasa keluar air kencing setitik setiap saat. Yang sentiasa keluar angin ikut belakang. Tak. Orang ni kita panggil apa? Orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Dia tidak ada waktu yang dia tu suci, dia sentiasa berhadas. Orang lagu ni disyaratkan bagi dia semua syarat yang telah kita bincangkan, dan ditambah bagi dia dua syarat yang terakhir. Yang pertama, dukhulul waqti. Nak berwuduk tunggu masuk waktu. Nak sembahyang zuhur, masuk zuhur. Ya, kakak jangan kacau, sekejap nak habis dah. Nak sembahyang zuhur mesti masuk waktu zuhur dulu, barulah boleh berwuduk. Tak, kalau kita wuduk dulu, lepas tu masuk waktu zuhur, sembahyang. Boleh, tak ada masalah, itu yang lebih afdal. Siap awal, bersiap awal untuk sembahyang. Tapi mereka tak boleh. Mesti masuk waktu dulu, barulah dia berwuduk. Lepas tu kena mualah, kena berturut-turut. Ini pun telah kita bincang dalam ibanah wal ifadah. Tak, jadi contoh lelaki tu ada silasul baul. Apa yang dia perlu buat? Lepas masuk waktu, dia ke tandas, dia basuh kemaluan dia. Lepas tu dia ambil percakain, dia ikat kemaluan dia sikit. Tak, lepas tu dia terus kena wuduk. Lepas tu terus kena sembahyang. Tak boleh tangguh-tangguh. Kalau nak tangguh sembahyang, boleh dengan beberapa perkara lah. Iaitu perkara-perkara yang ada maslahat dengan sembahyang. Contoh tunggu jemaah, tunggu orang azan, tunggu untuk imam hari. Perkara-perkara yang berkait dengan maslahat sembahyang, tidak ada masalah untuk ditangguhkan dia punya sembahyang tu. Tapi kalau sekadar bersembang, tengok TV, tak, ketika itu kita sebut batal dia punya proses tu. Dia kena ke tandas balik, kena basuh kemaluan dia balik, kena pakai percakain balik, kena wuduk balik, lepas tu kena solat terus, kena itulah. Tu berturut-turut. Jadi berturut-turut tu banyak. Berturut-turut antara istinja dan wuduk. Dan juga berturut-turut antara basuhan anggota wuduk. Lepas basuh muka, terus kena basuh tangan. Lepas basuh tangan, terus kena basuh kepala. Lepas tu terus basuh kaki. Tak boleh basuh muka, lepas tu tunggu kering muka, baru basuh tangan. Lepas kering tangan, lepas tu baru basuh kepala. Lepas kering kepala, baru basuh kaki. Tak boleh, tidak sah. Okey. Okay, lepas daripada tu, terus kena sembahyang. Lepas tu, terus kena sembahyang. Lepas tu settle lah. Allahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Cukup sekadar tu lah, insyaAllah. Okey, boleh tanya kemudian lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.